Bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-37 tahun 2021 dan bagi memeriahkan lagi sambutan berkenaan, sukacita rakyat dan penduduk negara ini supaya sama-sama mengibarkan bendera di rumah-rumah kediaman masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan serta pemasangan dan penyalaan lampu-lampu cucul di bangunan-bangunan kerajaan dan sektor swasta mulai hari Selasa 4 Rejab 1442 bersamaan 16 Februari 2021 sehingga hari Khamis 13 Rejab 1442 bersamaan 25 Februari 2021. Sehubungan itu, pangeran-pangeran akan mengibarkan bendera pribadi, orang-orang yang dikurniakan gelaran akan mengibarkan bendera masing-masing dan bagi orang ramai pula akan mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam. Seramai 39 orang peserta yang terdiri daripada belia dan pemimpin belia berumur antara 18 hingga 50 tahun telah menamatkan program latihan penyelaras kesiapsiagaan bencana atau Disaster Preparedness Coordinator DPC Siri 2 yang telah dirakan selama 4 hari bermula 1 Februari lalu. Petang tadi diadakan majlis penutupan bagi program berkenaan yang berlangsung di Pusat Pembangunan Belia, Tanah Jambu. Penyampaian sijil-sijil pengiktirafan beserta jaket kepada para peserta disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Para peserta adalah termasuk para belia di peringkat akar umbi dari keempat-empat daerah, sukarelawan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Pasukan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam dan sukarelawan belia. Program merupakan kesinambungan kepada program forum dan bengkel peranan belia dalam pengadaptasian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana yang diadakan pada 18 hingga 19 November lalu. Program tersebut diungkapkan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dengan kerjasama jabatan-jabatan dan badan organisasi berkaitan. Ia bertujuan bagi mengiktirafkan para belia dan pemimpin belia untuk membantu pihak NDMC dan Jabatan Daerah selaku jawatan kuasa pengurusan bencana daerah serta agensi-agensi berkepentingan selaku rakan strategik NDMC dalam melaksanakan apa jua aktiviti berkaitan pengadaptasian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Satu daripadanya, objektif utama ialah menjadikan disaster resilient community, masyarakat komuniti yang disaster resilient, iaitu diorang ini bersiap sedia sekiranya ada bencana berlaku di Brunei ini. Bukan sahaja bencana yang sering berlaku di Brunei seperti kejadian banjir, namun diorang itu adalah sentiasa bersedia, ready untuk menghadapi worst case scenario. Kerana memandangkan perubahan iklim itu memang ada berlaku seperti mana yang ada di dalam kajian BCCS itulah, insya-Allah. Seramai 704 orang warga negara dan penduduk tetap di negara Brunei Darussalam telah dikesan menghidap penyakit kanser pada tahun 2019 dan jumlah kematian akibat penyakit kanser adalah seramai 347 iaitu 22.6% daripada semua kematian pada tahun berkenaan. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Kanser Sedunia yang disambut pada setiap 4 Februari. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan menurut statistik dari Daftar Kanser Negara Brunei Darussalam, jumlah penghidap penyakit kanser juga menunjukkan peningkatan 22.8% dalam tempoh 5 tahun pada tahun 2015 hingga 2019 berbanding tahun 2010 hingga 2014. Sementara itu, risiko bagi seorang lelaki untuk menghidap kanser sepanjang hayatnya ialah 27% atau 1 dalam 4 lelaki. Manakala perempuan, 29% atau 1 dalam 3 perempuan. Perkembangan penyakit kanser ini disebabkan faktor-faktor yang kompleks termasuk faktor genetik dan faktor persekitaran. Kesan faktor-faktor tersebut adalah berbeza dari satu individu ke individu yang lain.
Dalam sama-sama menyertai inisiatif global untuk menuju ke arah masa depan yang bebas dari penyakit kanser, Menteri Kesihatan menjelaskan Kerajaan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan telah mengambil beberapa tindakan dan langkah untuk mengawal faktor-faktor risiko penyakit kanser. Antaranya termasuk pelaksanaan Brunei Darussalam Multi-Sectoral Action Plan for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (BRUMAP and NCD), iaitu pelan tindakan kebangsaan yang meliputi pelbagai sektor untuk mencegah dan mengawal penyakit-penyakit tidak berjangkit. Multi-Sectoral Task Force on Health (MSTFH) yang terdiri daripada pelbagai agensi dan kementerian juga telah berusaha dan turut menyumbang kepada keberhasilan dalam pelaksanaan pelan tindakan ini. Sebagai seorang individu pula, di antara pendekatan yang dapat diusahakan adalah dengan mempraktikkan gaya hidup yang lebih sihat termasuk berhenti merokok, mengambil 2 ke 3 sajian buah-buahan dan 2 ke 3 sajian sayur-sayuran setiap hari serta mengekalkan berat badan yang sihat. Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan pengesanan awal penyakit kanser merupakan komponen yang amat penting dalam pengawalan penyakit kanser yang membolehkan untuk mendiagnosis serta membuang tumor ketika masih di peringkat awal serta meningkatkan survival atau jangka hayat pesakit. Orang ramai sangat digalakkan untuk menggunakan kemudahan fasiliti-fasiliti pemeriksaan saringan dan mengambil bahagian dalam program-program pengesanan awal yang disediakan oleh kerajaan di negara Brunei Darussalam. Tahun ini adalah tahun ketiga dan tahun terakhir Hari Kanser Sedunia membawa tema Saya Adalah dan Saya Akan yang berobjektif untuk memperingatkan orang ramai tentang komitmen setiap individu dalam sama-sama bertindak pada masa ini yang seterusnya akan memberikan impak positif pada masa hadapan. Dalam masa yang sama, ia juga dihasratkan membantu setiap negara mencapai matlamat pembangunan mampan untuk mengurangkan kematian pramatang yang berpunca daripada penyakit kanser dan penyakit-penyakit tidak berjangkit sebanyak 1/3 menjelang tahun 2030. Maklumat lanjut mengenai program pemeriksaan kesihatan kebangsaan boleh didapati di laman web www.ppkk.gov.pn ataupun laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.pn. Sementara itu, Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC pagi tadi meraihkan Hari Kanser Sedunia 2021 di lobi bangunan berkenaan sebagai memperingati Hari Kanser Sedunia. Disambut setiap 4 Februari di seluruh dunia oleh pelbagai institusi, semua negara di dunia memperingati Hari Kanser Sedunia dengan matlamat utama meningkatkan kesedaran mengenai bahaya kanser dan galakan untuk mencegahnya melalui pengesanan awal dan rawatan. Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Awang Besar, Pengarah Eksekutif PJSC, dalam ucapannya menjelaskan, sepanjang tahun ini, PJSC sebagai Pusat Perubatan Pakar, Pusat Kanser Brunei TBCC dengan sokongan dari Perkhidmatan Pencegahan Kanser dan Pengesanan Awal berhasrat untuk terus mengambil langkah proaktif dengan menganjurkan pelbagai aktiviti bertujuan untuk mendidik, memberikan pengesanan awal dan mencegah kanser bersama dengan rakan-rakan dari syarikat swasta, kerajaan dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan NGO di negara ini dan antarabangsa. Semalam, bangunan PJSC dinyalakan dengan lampu biru dan juga bertepatan dengan tema tahun ini, bertemakan An Expression of Support Through Music and Songs for World Cancer Day. Sambutan diselitkan beberapa persembahan koya yang menunjukkan sokongan ke arah mencegah dan memerangi kanser di samping pameran berkaitan pencegahan kanser. Sistem otomasi makmal menyeluruh merupakan satu pencapaian penting dalam sejarah perkhidmatan makmal diagnostik di negara Brunei Darussalam. Dengan sistem tersebut, kualiti perkhidmatan makmal kimia klinikal dapat dipertingkatkan dengan memberikan keputusan ujian makmal yang lebih tepat dan konsisten mengikut turnaround time pada setiap ujian.
Pagi tadi, sistem automasi makmal menyeluruh bagi makmal rujukan kebangsaan kimia klinikal Jabatan Perkhidmatan Makmal dilancarkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga hadir Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan, dan Dr. Hajah Surita binti Haji Muhammad Taib, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Makmal. Sistem ini mengendalikan 86 jenis ujian darah merangkumi sistem truk penghantaran contoh darah yang mampu menjalankan sekitar 600 contoh darah setiap jam dari permulaan proses penganalisaan sehingga keputusan ujian dikeluarkan, dan kemudiannya contoh darah yang selesai diuji disimpan di dalam tempat penyimpanan yang khusus sehingga satu tarikh di mana contoh darah akan dihapuskan. Ianya juga menawarkan ciri pengurangan risiko pendedahan kepada contoh darah pesakit dan sekaligus memastikan keselamatan kaki tangan juga akan lebih terjamin. Hub kesaling hubungan bagi Asia Tenggara yang dikenali sebagai Borneo IX dilancarkan ke arah menyediakan saluran tambahan rantau Asia Tenggara ke pasaran DKIX di Malaysia dan Singapura. Bahan beritanya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Unified National Networks UNN dan Pengendali Pertukaran Internet Terkemuka Dunia DKIX petang tadi melancarkan hub kesaling hubungan bagi Asia Tenggara yang dikenali sebagai Borneo IX. Majlis pelancarannya berlangsung di Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Selaku pengerusi UNN bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Borneo IX bersedia untuk digunakan dan ditempatkan di stesen kabel dasar Laut Tunku negara Brunei Darussalam. Platform kesaling hubungan yang baru itu akan menyediakan saluran tambahan rantau Asia Tenggara ke pasaran metro DKIX di Malaysia dan Singapura. Ia juga berfungsi sebagai laluan baharu antara Amerika Syarikat dan Asia Tenggara. Borneo IX juga menawarkan pengguna dari domestik dan serantau laluan pintas dan akses khusus kepada hub internet global di Asia, Eropah dan Amerika. Juga hadir Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Setiausaha Tetap Pelaburan selaku Ketua Pegawai Eksekutif Darussalam Asset dan Timbalan Pengerusi UNN, dan Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pasukan Polis Diraja Brunei bakal mempunyai akademi polis yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan boleh menampung 500 pelatih. Projek penyediaan pelan indung Akademi Polis dengan perbelanjaan sebanyak RM230,000 telah siap dilaksanakan. Sehubungan itu, petang tadi diadakan majlis penyerahan dokumen projek Pelan Induk Akademi Polis di Dewan Atria Simpur, Jabatan Kerja Raya. Projek dihasrat bagi membesarkan pusat pembelajaran asas dan berterusan bagi pegawai dan anggota pangkat rendah pasukan polis Diraja Brunei. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Pada majlis ini, Dayang Salfawati binti Haji Muhammad Saleh, Pengarah Kemajuan Jabatan Kerja Raya, menyampaikan taklimat ringkas mengenai projek yang merupakan salah satu projek pasukan polis Diraja Brunei di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-11 yang dilaksanakan di bawah Jabatan Kerja Raya.
Dokumen Pelan Induk Akademi Polis diserahkan kepada Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Sepakat Setia Perunding B Sendirian Berhad telah dilantik sebagai konsultan bagi projek di mana fasa awal projek ini telah memakan masa selama 5 bulan. Tapak projek terletak di Kampung Pengkalan Dalai, Mukim Telisai di daerah Tutong dengan keluasan tapak 150 ekar. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Lima kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan manakala tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan 180 dengan kes sembuh seramai 172 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 39 kes. 444 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,467 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 284 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 92,895 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Kolaborasi yang padu di antara semua agensi keselamatan penting dalam menangani cabaran keselamatan melalui pendekatan Whole of Nation. Perkara tersebut ditekankan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Maritim JKKM pada pelancaran Bengkel Maritime Security Review kali pertama. Bengkel diadakan pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. Bengkel merupakan kolaborasi beberapa agensi keselamatan di bawah JKKM dan Jawatan Kuasa Kerja Penguatkuasaan Undang-Undang JKPU. Bertemakan Restrategizing Our Approach, bengkel tersebut memberikan peluang kepada semua agensi keselamatan untuk membuat cerminan dan merangka strategi masing-masing bertepatan dengan cabaran masa kini dan masa hadapan. Bengkel dikoordinasikan oleh Pusat Penyelarasan Maritim Kebangsaan PPMK bersama Sekretariat Jawatan Kuasa Keselamatan Negara JKN. Pertandingan menghafaz ayat-ayat lazim bagi kelas Al-Quran dan Mukaddam di Masjid, Surau dan Balai Ibadat seluruh negara tahun 2021 diadakan selama 2 hari bermula kemarin. Pertandingan diadakan sebagai usaha memberi semangat dalam kalangan murid kelas Al-Quran dan Mukaddam seluruh negara agar celik Al-Quran dan menjadikan sebagai amalan harian. Pertandingan berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Pagi tadi diadakan pertandingan bagi kategori B disertai oleh 18 peserta lelaki dan perempuan berumur 10 tahun ke 12 tahun. Pertandingan dikendalikan oleh unit kelas Al-Quran dan Mukaddam bahagian Imarah dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin.
Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Ketua Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Hal Ehwal Agama. Pemenang kategori A bagi umur 7 hingga 9 tahun, Johan lelaki Sya'arudin bin Haji Muhammad Seriwan dari Balai Ibadat Mukim Sabah. Manakala Johan perempuan Tara binti Sharnizan dari Masjid Abdul Wakil, Kampung Kiudang Tutong. Bagi kategori B lelaki pula, Johan milik awangku Muhammad Alifuddin bin Pengiran Gani dari Masjid Suri Seri Begawan Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang, sementara Nur Syakirah Najwa binti Sofian dari Masjid Kampung Pulai menjuarai kategori perempuan. Ghanim International Corporation yang proaktif memperkenalkan produk-produk baharu dengan kerjasama Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana MSME tempatan hari ini menyambut ulang tahun pertama The Junction melalui Brunei Halal Foods di Kementerian Kewangan dan Ekonomi Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan. Program tersebut yang diinisiatifkan bersama Darussalam Enterprise Dare dan The Junction by Brunei Halal Foods ke arah mewujudkan satu wadah bagi produk-produk MSME untuk pasaran di samping mendedahkan pelbagai pilihan produk buatan tempatan yang berkualiti tinggi. The Junction by Brunei Halal Foods merupakan sebuah kedai runcit yang menawarkan pelbagai produk makanan halal yang antara lain bertujuan untuk kemudahan para pelanggan mendapat produk Brunei halal. Bermula dengan kios pada tahun 2018, kini menjadi sebuah kedai runcit dengan pelancaran 6 lagi produk baharu, antaranya beberapa sajian yang siap untuk dimakan dan produk sejuk beku keluaran Royal Brunei Culinary RBC, PDS Bertua Sdn Bhd dan Yamaco Pacific. Untuk maklumat lanjut mengenai Ghanim International dan Brunei Halal Foods, layari laman sesawang rasmi bruneihalal.com atau melalui Instagram @BruneiHalal. Expo Pengajian Tinggi 2021, anjuran Kementerian Pendidikan buat julung kalinya akan diadakan secara dalam talian mulai 15 hingga 21 Februari ini. Dengan fungsinya sebagai platform atau pusat informasi sehenti, Expo akan menyatukan semua institusi pengajian pasca agensi sektor pendidikan tempatan untuk kemudahan pelajar-pelajar yang berhasrat meninggikan tahap pengajian. Perkara ini antara yang ditekankan oleh Dayang Hajah Anis Fauzulani binti Haji Zulkifli, Ketua Bahagian Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan pagi tadi semasa sidang media bagi Expo Pengajian Tinggi 2021 secara maya. Tambahnya 27 buah institusi pengajian tinggi, agensi perkhidmatan pendidikan dan juga agensi-agensi kerajaan dan swasta yang lain yang berkaitan akan menyertai Expo tahun ini. Expo Pengajian Tinggi kali ini juga akan mengadakan aktiviti seperti webinar dari beberapa institusi pendidikan dan persatuan tempatan secara dalam talian menerusi aplikasi Zoom. Antaranya ialah tata cara permohonan Higher Educational Centralised Admission System HICAS, peluang-peluang tawaran beasiswa, program-program baharu yang diperkenalkan oleh institusi-institusi pengajian tinggi, success stories daripada graduan dan sebagainya. Expo ini adalah dibukakan kepada orang awam, khususnya bagi lepasan menengah dan pra-universiti, iaitu lepasan Brunei GCE O-Level dan A-Level atau kelulusan yang sebanding dengannya. Pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui portal Expo Pengajian Tinggi yang tertera mulai hari Isnin, 8 Februari 2021 pukul 9 pagi. Pengambilan pusingan pertama HICAS 2021 yang diadakan secara dalam talian bagi tahun 2021-2022 bermula Isnin ini pukul 8.30 pagi dan akan berakhir pada hari Sabtu 27 Februari pukul 10 pagi. HICAS tidak memproses permohonan di bawah skim latihan dalam perkhidmatan atau permohonan orang asing yang tidak mempunyai kad pintar yang tersebut di atas. Untuk keterangan lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan
atau HECAS. Dan sebarang pertanyaan hubungi terus pentadbiran HECAS melalui email di ask.hecas@moi.gov.pn atau melalui nombor telefon 2381992 atau 2381224 semasa waktu pejabat. Ke arah meningkatkan kefahaman asas tentang ajaran Islam di samping memeduli dan memberikan sokongan moral dan spiritual kepada golongan mu'alaf, Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, Tarbiyah Mu'alaf telah mengungkapkan skim bimbingan asas mu'alaf 14 hari siri ke-193 bagi peserta lelaki. Petang tadi diadakan majlis penutupan kursus dan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis diadakan di bangunan Darul Huda, Pusat Dakwah Islamiah. Sijil disampaikan oleh Awang Haji Fatih Fuan bin Datuk Seri Setia Haji Abu Bakar, pemangku pegawai Ugama Kanan. Seramai 18 orang peserta terdiri daripada pelbagai latar belakang dan bangsa telah menyertai skim tersebut. Penyertaan terdiri daripada mu'alaf yang telah tamat menjalani skim bimbingan pengenalan Islam 10 hari. Skim tersebut antara lain bertujuan untuk membimbing para peserta dalam menghayati ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian secara tidak langsung menjadi dakwah kepada masyarakat bukan Islam dalam kalangan ahli keluarga dan rakan-rakan. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan melalui Fakulti Usuluddin dan Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turah dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama akan mengadakan program dakwah melalui Tadabbur Al-Quran dan Pengajian Kitab Turah setiap hari Sabtu bermula 6 Februari akan berakhir pada 20 Mac ini di masjid-masjid terpilih di seluruh negara termasuk Masjid Hasnal Bolkiah, Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri, Masjid Kampung Penanjung Tutong, Masjid Sungai Liang Kuala Blain dan Masjid Kampung Selangan daerah Temburong. Tadabbur Al-Quran dan Pengajian Kitab Turah akan disampaikan oleh para pensyarah Kupu SB. Program diharap akan dapat menyebarluaskan dan memberi pendedahan dalam kalangan masyarakat di negara ini dengan Tadabbur Al-Quran dan Pengajian Kitab Turah terutamanya sebagai rujukan kehidupan seharian. Maklumat lanjut mengenai program tersebut boleh menghubungi Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasnal Bolkiah membukakan permohonan bagi kemasukan pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran Prayu 1 di sekolah berkenaan. Borang kemasukan yang dibukakan sejak 28 Januari lalu hendaklah dikembalikan tidak lewat pada hari Isnin 8 Februari 2021 pukul 3 petang.